Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Nuraini binti Nimat akan membentangkan tugasan pentaksiran akhir iaitu teori pengkaedahan Melayu. Latar perkembangan teori pengkaedahan Melayu. Teori ini dikemukakan oleh Hashim Awang. Beliau dilahirkan pada 1937 di Terengganu. Teori pengkaedahan Melayu bersandarkan kepada kitab Taj Al-Muluk. Teori ini pertama kalinya dibentangkan oleh Profesor Hashim Awang pada seminar antarabangsa kesusasteraan Melayu yang diadakan di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1989. Ia dihasilkan ekoran daripada kekurangan tertentu pada model-model kritikan yang diimport dari Barat. Idea teori pengkaedahan Melayu dikemukakan berdasarkan cara dan sikap hidup, kepercayaan dan kebudayaan masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu menjadikan alam sebagai sumber dan ilham mereka dalam melahirkan karya-karyanya. Menurut Profesor Hashim Awang, pengkaedahan sastra yang berlandaskan alam dan masyarakat Melayu melambangkan jati diri bangsa Melayu sebagai wadah dan warisan budaya bangsa. Penggunaan gaya hidup masyarakat Melayu sebagai sumber penulisan akan menghasilkan satu karya yang realistik. Melalui penulisan dalam pelbagai genre, orang Melayu dapat menggambarkan budaya fikiran dan akal budi mereka untuk disampaikan di kalangan khalayak. Objek-objek alam yang digunakan sebagai sumber penulisan dapat menyingkapkan aspek keindahan dan keunikan daya cipta masyarakat Melayu. Idea teori ini wujud sebagai alternatif kepada pengkaedahan Barat. Teori pengkaedahan Melayu dihasilkan kerana pada masa itu, pengkaji sastra masih lagi menggunakan teori-teori Barat untuk menjalankan penyelidikan sastra. Bagi Profesor Hashim Awang, teori ini lebih sesuai digunakan untuk mengkaji sastra tempatan kerana karya yang diterbitkan lebih terdorong kepada bahasa dan budaya serta cara hidup masyarakat Melayu itu sendiri. Penggunaan teori pengkaedahan Barat dianggap tidak relevan untuk digunakan kerana hasil kajian dan analisis yang dibuat tidak menyeluruh dan tidak sempurna, abstrak dan statik. Ini kerana sastra dan karya sastra yang dimodelkan itu amat bersifat dinamik. Selain itu, teori ini dihasilkan untuk memahami keindahan dari aspek kebahasaan. Masyarakat Melayu mempunyai kekreatifan yang sangat tinggi dalam menghasilkan sesuatu hasil seni, termasuklah karya kesusasteraan. Oleh itu, keindahan, kehalusan dan ketinggian daya cipta masyarakat Melayu dapat difahami dengan lebih baik melalui teori ini. Hashim Awang mendapati bahawa aspek bahasa menjadi nadi komunikatif masyarakat Melayu dan mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi. Penghasilan teori pengkaedahan Melayu sangat bersesuaian untuk digunakan dalam penelitian yang dijalankan kerana maklumat dan analisis yang dihasilkan dapat menjelaskan kebudayaan masyarakat Melayu dengan lebih terperinci. Dasar teori ini terbahagi kepada dua iaitu pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan keagamaan. Kaedah alamiah berteraskan kepada faktor alam yang menjadi latar kehidupan masyarakat Melayu. Semasa menghasilkan karya, penulis menjadikan alam sebagai ilham untuk menghasilkan jalan cerita. Ini kerana alam merupakan faktor utama yang memberikan mereka pekerjaan atau pencarian, pengalaman dan kebajikan. Contohnya, semua unsur-unsur alam yang wujud memiliki fungsi dan manfaat yang khusus terhadap manusia. Misalnya, dari segi kesihatan dan perubatan iaitu tumbuhan dan haiwan boleh menyembuhkan pelbagai penyakit. Faktor alamiah sangat dominan dalam pengaruh pemikiran dan bentuk karya kerana ia memperlihatkan keperluan unsur alam pada kehidupan manusia. Pendekatan alamiah mempunyai 3 kaedah. Antaranya ialah kaedah firasat, kaedah kemasyarakatan dan kaedah gunaan. Kaedah firasat berlandaskan kepada tanggapan bahawa sastra adalah satu kejadian alam semesta yang memberikan pengalaman hidup.
Kaedah kemasyarakatan pula beranggapan bahawa sastra ialah penciptaan yang berfungsi untuk membawa kesejahteraan dan membahagiakan umat manusia. Manakala kaedah gunaan beranggapan bahawa sastra merupakan salah satu daripada objek alam, iaitu objek-objek alam merupakan ciptaan Tuhan, manakala sastra pula ciptaan manusia. Dalam kaedah ini, sastra dilihat sebagai objek alam, iaitu mempunyai sebab, hikmat dan fungsinya yang tertentu. Dasar teori pengkaedahan Melayu yang kedua ialah pengkaedahan keagamaan. Kaedah keagamaan bermaksud pendekatan yang berdasarkan kepada keimanan dan akidah agama Islam. Ia menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Pengkaedahan ini diketengahkan kerana Profesor Hashim Awang melihat agama Islam yang sinonim dengan agama Melayu dalam sesebuah karya. Pengkarya seringkali menghasilkan karya yang menjurus kepada pendekatan dakwah. Contohnya, penulis Melayu kebiasaannya tidak memisahkan diri daripada tanggungjawab sebagai seorang khalifah Allah di muka bumi dengan cara meninggikan syariat Islam melalui karya yang dihasilkan. Jelaslah bahawa sesebuah karya sastra kebiasaannya dimurnikan dengan budaya Melayu, iaitu menghasilkan karya yang memiliki kisah sejarah dan keindahan bahasa melalui Al-Quran sebagai sumber ilham. Pengkaedahan keagamaan mempunyai 3 pendekatan, iaitu kaedah moral, kaedah seni dan kaedah dakwah. Pendekatan moral merupakan pendekatan yang menganggap bahawa objek alam merupakan suatu kejadian alam, iaitu bersifat pengalaman hidup dan bukanlah kewujudan berbentuk alat atau benda. Pendekatan ini lebih memfokuskan kepada pengalaman dan peristiwa yang dilalui oleh manusia berkaitan dengan suasana persekitarannya, sama ada aspek positif maupun negatif. Kaedah seni pula digunakan untuk meneliti nilai-nilai estetika yang ada di dalam sesebuah karya. Kaedah ini menilai aspek unsur keindahan sebagai persoalan utama yang berlandaskan kepada nilai-nilai estetika Islam dan tidak bertentangan dengan akidah serta ajaran Islam. Keindahan luaran dilihat dari aspek gaya bahasa, manakala keindahan dalaman dilihat dari segi pemikiran dan mesej yang dibawa. Kaedah dakwah merupakan aspek yang menyentuh segala persoalan yang berkaitan dengan kebesaran dan sifat-sifat keagungan Allah. Pendekatan ini melihat sastra sebagai satu alat untuk mempertingkatkan nilai ketakwaan seseorang insan terhadap Allah. Penggunaannya dapat dilihat dari segi watak dan perlakuan. Berpandukan pendekatan keagamaan, kritikan boleh dibuat melalui 3 kaedah, iaitu kaedah dakwah, moral dan seni. Pengkritik boleh mengkritik tentang budaya masyarakat Melayu yang berpegang kepada agama, sama ada dari segi latar masyarakat, persoalan ataupun perwatakan. Misalnya, kritikan ke atas cerpen Resah di Hujung Malam karya Ramli Daud memiliki sifat yang dapat memenuhi keperluan pendekatan dakwah melalui aspek latar masyarakat di kampung. Latar masyarakat di dalam cerpen tersebut dapat dilihat melalui orang kampung yang sentiasa memenuhi masjid untuk solat berjemaah serta memaparkan tentang perwatakan Imam Syahid yang merupakan orang alim dan sentiasa melakukan solat sunat. Latar masyarakat ini boleh dikritik menggunakan teori pengkaedahan Melayu dengan menggunakan pendekatan keagamaan, iaitu kaedah dakwah, kerana ia mempunyai unsur-unsur berkaitan dengan perlakuan orang Islam yang mementingkan suruhan Allah. Berpandukan pendekatan alamiah pula, kritikan teks boleh dibuat melalui 3 kaedah, iaitu kaedah firasat, kemasyarakatan dan kaedah gunaan. Kritikan berpandukan kaedah ini boleh dilihat melalui gaya hidup masyarakat Melayu yang melibatkan faktor alam. Misalnya, cerpen Suatu Hadiah Abadi karya Ramli Daud memiliki sifat pendekatan alamiah di mana perwatakan tersebut digambarkan mengalami kehidupan yang sangat bergantung kepada alam. Kaitannya dengan alam boleh dilihat di mana perwatakannya bergantung kepada sungai sebagai sumber pendapatan. Kritikan menggunakan teori ini adalah bersesuaian kerana teori ini menggariskan tentang alam membawa ilham dan manfaat kepada manusia dan juga pengarang.